Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai murid-murid, sebelum kita masuk kepada pelajaran baru, mari kita semak apa yang sepatutnya kita sudah tahu dalam pembelajaran lepas. Pada minggu lepas, kita telah belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Terdapat 4 bahagian utama dalam sistem peredaran darah manusia, seperti yang kamu tengok dalam gambar raja ini. Kamu kena tahu apa 4 bahagian utama itu dan fungsinya dalam sistem peredaran darah manusia. Yang pertama adalah jantung. Yang mana jantung? Yang ini. Ini adalah jantung. Fungsi jantung mengepam darah ke peparu dan ke seluruh bahagian tubuh. Daripada jantung ni, dia akan pump darah kepada peparu dan juga ke seluruh bahagian tubuh. Ini adalah contoh bahagian tubuh lah, sel-sel kat bahagian tubuh. Bahagian kedua adalah peparu. Ini adalah peparu. Fungsi peparu adalah sebagai tempat pertukaran antara gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Seperti yang kamu tengok di sini. Peparu ni dia mula-mula akan ada gas oksigen. Apabila kita menarik nafas dan gas oksigen tu akan dibawa ke jantung dan seterusnya ke tubuh badan. Apabila telah digunakan oleh tubuh badan, maka terhasillah darah yang lebih karbon dioksida dan dipam ke jantung dan kemudian dipam semula ke peparu. Itu maksud dia. Di peparu ni lah dia akan bertukar antara gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Seterusnya bahagiannya adalah salur darah. Nampak tak ini ada salur darah ini? Dia sebenarnya salur darah ni warna yang sama. Tapi dalam rajah ni, kita guna salur darah yang warna merah dan salur darah yang warna biru untuk membezakan salur darah yang membawa darah yang lebih oksigen atau salur darah yang membawa darah yang lebih karbon dioksida. Kalau darah tu dia membawa lebih banyak oksigen, jadi salur darah dia dalam gambar raja ini berwarna merah. Kalau salur darah itu membawa darah yang lebih karbon dioksida, makanya ia berwarna biru. Tapi sebenarnya dia adalah warna yang sama. Apa fungsi salur darah? Mengangkut darah ke seluruh bahagian tubuh. Ke seluruh bahagian tubuh. Yang terakhir, paling penting adalah darah. Apa fungsi darah? Ini contoh darah. Darah ni berbentuk seperti ini. Memanglah kita nampak darah tu macam cair je kan. Tapi sebenarnya dalam darah yang mengalir macam cair tu, dia ada molekul-molekul darah tu. Molekul-molekul darah berbentuk seperti macam piring macam tu lah. Apa fungsi darah? Darah mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan umum. Dia angkut air sebab tu dia macam cair. Dan sebenarnya dalam darah tu juga dia ada molekul darah yang mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh. Bahan kumuh kat sini termasuklah karbon dioksida. Karbon dioksida. Dan juga bahan kumuh yang tidak digunakan oleh tubuh badan lah. Seterusnya, kamu kena tahu tentang laluan sistem peredaran darah manusia. Laluan sistem peredaran darah manusia. Untuk tugasan minggu lepas, inilah yang kamu kena lakukan. Untuk soalan nombor 3, iaitu melakar laluan sistem peredaran darah manusia. Jadi cikgu nak siapa yang belum siap lagi tugasan minggu lepas, boleh buat boleh lengkapkan tugasan minggu lepas. Untuk melukis laluan sistem peredaran darah manusia. Apabila kamu melakar laluan tu, tolong gunakan anak panah lah untuk menunjukkan laluan peredaran tu. Kalau boleh, kalau kamu tak warnakan sistem peredaran darah, tak warnakan rajah kamu, tak apa. Tetapi dia punya anak panah tu mesti kalau anak panah merah, kamu buat yang belah kanan lah.
Okey, kalau anak panah warna biru, kamu buat untuk yang bahagian kiri. Okey. Ada salur darah yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh bahagian tubuh. Okey, dari jantung ni dia angkut ke seluruh bahagian tubuh. Ada salur darah yang mengangkut darah dari bahagian tubuh ni ke jantung. Okey. Apa beza dia? Okey, darah yang dari jantung, salur darah yang dari jantung ke seluruh tubuh manusia ni, dia mengandungi darah yang lebih oksigen. Okey, manakala salur darah yang mengangkut darah daripada tubuh manusia pergi ke jantung ni, dia adalah darah yang lebih karbon dioksida. Dia darah yang sama. Okey, tetapi bila setelah digunakan oleh tubuh manusia, darah tu dah tak ada oksigen, dia akan lebih pula karbon dioksida. Dia menghasilkan karbon dioksida setelah digunakan oleh tubuh manusia. Okey, faham? Ingat kalau bahagian merah ni, salur darah merah ni, dia banyak darah yang mengandungi oksigen. Salur darah biru ni, dia mengandungi darah yang lebih karbon dioksida. Okey, sistem peredaran darah kita sangat berkait rapat dengan sistem pernafasan. Betul tu. Okey, sebab tu dekat dalam kedua-dua sistem ada peparu. Okay, kita tengok nombor 1. Apabila kita menarik nafas, udara yang mengandungi lebih oksigen memasuki peparu dan diserap ke dalam salur darah. Okay, dia akan memasuki peparu dan diserap ke salur darah. Darah ini dikenali sebagai darah lebih oksigen. Jantung, okey, daripada dia akan melalui salur darah dan akan pergi ke jantung. Jantung akan pam darah lebih oksigen ke seluruh bahagian tubuh. Okey, sebab bahagian tubuh kita ni perlukan oksigen untuk berfungsi lah. Okey, setelah tubuh manusia menggunakan oksigen, karbon dioksida akan terhasil dan diserap ke dalam darah. Jadi dia akan terhasil lah karbon dioksida. Waktu ni dia dah jadi, dia akan guna ni lah sistem salur darah yang warna biru ni. Darah ini dikenali sebagai darah lebih karbon dioksida. Darah lebih karbon dioksida ini akan dibawa ke jantung. Dari jantung, darah lebih karbon dioksida ini akan dipam ke peparu. Pergi balik ke peparu yang atas tu. Peparu akan menyingkirkan karbon dioksida ketika kita menghembus nafas. Sebab badan kita ni tidak perlukan karbon dioksida. Okay, jadi sistem peredaran darah, dia kena angkut darah yang lebih karbon dioksida ni dibawa keluar. Okey, melalui proses menghembus nafas juga. Sebab itu sangat berkait rapat antara dua sistem ni. Proses peredaran darah berulang setiap kali kita bernafas. Okey. Okey, hari ini itu tadi semua adalah yang kamu dah belajar minggu lepas. Okey, hari ini kita nak belajar sedikit je iaitu kepentingan sistem peredaran darah. Kenapa manusia perlukan sistem peredaran darah? Okey. Sistem peredaran darah menjalankan tugas yang sangat penting kepada tubuh kita. Tanpa sistem peredaran darah, kita tidak dapat menjalankan proses hidup. Betul? Sebab proses hidup tu, yang darah yang ada oksigen tu yang diperlukan oleh tubuh manusia tu untuk menjalankan proses hidup. Okey, apa kepentingan dia? Yang pertama, sistem peredaran darah berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrien dan air ke dalam tubuh. Okey, melalui darah-darah ni lah. Darah-darah ni dia akan bawa oksigen, nutrien dan air ke dalam tubuh. Darah mengangkut oksigen dari peparu ke seluruh bahagian tubuh. Daripada peparu tadi, okey, dibawa ke jantung, dipam, lepas tu dibawa ke seluruh bahagian tubuh untuk digunakan. Okey, selain daripada dia mengangkut oksigen, darah juga menyerap nutrien dari usus. Dibawa ke jantung sebelum dipam ke seluruh bahagian tubuh. Macam usus ni berkaitan dengan apa yang kita makan kan. Apa yang kita makan ni dia mengandungi nutrien yang diperlukan oleh badan. Okey, jadi nutrien ni darah akan serap lah. Okey, dan dibawa ke jantung sebelum dipam ke seluruh bahagian tubuh. Okey,
Air pula, okey, darah ini sebab itu dalam bentuk cecair sebab dia juga bawa air. Manusia kan, dalam badan manusia ni kan diperlukan air kan, okey, dipenuhi dengan darah. Sebab darah itu adalah dalam bentuk cecair. Okey, next. Yang kedua, apa kepentingan sistem peredaran darah yang kedua? Mengangkut karbon dioksida dan bahan kumuh lain untuk disingkirkan dari tubuh. Disingkirkan, dibuang. Okey, tubuh tak nak dia dah. Okey, darah mengangkut karbon dioksida dari seluruh bahagian tubuh ke peparu. Darah mengangkut karbon dioksida dari seluruh bahagian tubuh ke peparu. Dia tak nak. Lepas dah digunakan tadi, darah tu akan menghasilkan karbon dioksida kan. Jadi kita kena singkirkan karbon dioksida tu. Jadi daripada tubuh manusia dia akan pergi pump kat jantung dan kemudian pump semula ke peparu manusia. Lepas tu disingkirkan apabila kita menghembuskan nafas. Darah juga mengangkut bahan kumuh dari tubuh ke organ perkumuhan seperti ginjal untuk disingkirkan. Contohnya kita ada bahan kumuh yang tidak diperlukan. Okay. Jadi darah ni dia akan bawa ke ginjal dan ginjal akan singkirkan lah. Contohnya lah. Okay. Contohnya macam kita buang air, kita buang air kecil kan. Dia akan disingkirkan lah. Tapi tak adalah keluar darah. Okay. Dia singkirkan sebagai urin. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.